أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت عن صاحبك يوما معطئا والإمام يخطب فقد مروا الحمد لله الذي فرض الصيام وزكاة الفطر في شهر رمضان وجعل فيه ليلة خيرا من 1000 شهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumaat yang dimuliakan, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan tajuk kesedaran berzakat dan bersedekah di bulan Ramadan. Salah satu pengajaran penting di bulan Ramadan adalah menyemai dalam jiwa kita agar insaf terhadap nasib golongan fakir miskin, golongan yang ditimpa kesusahan serta prihatin terhadap kesengsaraan mereka. Sebagaimana kita sedia maklum, sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, negara kita masih lagi dibelenggu isu pandemik COVID-19. Sehingga kini jumlah kematian sudah mencecah 1,400 lebih dengan sejumlah 400,000 pula telah dijangkiti. Selain kematian, implikasi pandemik turut memberi kesan ekonomi sehingga ramai yang telah kehilangan pekerjaan dan memerlukan bantuan. Justru dalam situasi sebegini, menjadi kewajipan umat Islam untuk membantu golongan yang terkesan melalui zakat dan sedekah.
Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, zakat dari sudut bahasa bermaksud bersih, subur dan berkat, manakala dari sudut istilah syarak pula bermaksud mengeluarkan sebahagian dari harta tertentu lalu diberikan kepada golongan tertentu dalam kalangan asnaf yang mengikut syarat-syarat tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan akhlak yang buruk, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, serta doakanlah untuk mereka. Ini kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat yang diwajibkan dalam bulan Ramadan ini ialah zakat fitrah yang terletak di atas bahu setiap Muslim yang mempunyai lebihan makanan atau harta daripada keperluan diri dan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Kewajipan ini juga tertanggung ke atas orang yang hidup dikala matahari terbenam pada hari akhir dalam bulan Ramadan, atau meninggal dunia selepas terbenamnya matahari pada hari akhir dalam bulan Ramadan. Begitu juga kanak-kanak yang dilahirkan sebelum matahari terbenam pada hari akhir dalam bulan Ramadan dan hidup selepas terbenamnya matahari, serta orang yang memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada hari akhir dalam bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matin lil masakin. Rawahu Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempergunakan zakat fitrah pada bulan Ramadan untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa daripada segala perbuatan lara, keji dan perkataan yang buruk yang dilakukan ketika sedang berpuasa, dan untuk dijadikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Selain zakat fitrah, terdapat zakat harta yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memiliki harta dan kekayaan. Ini termasuklah zakat emas dan perak, wang simpanan, barang-barang perniagaan, binatang ternakan, hasil pertanian, zakat pendapatan dan saham. Zakat galian yang kesemuanya dikategorikan oleh para ulama sebagai zakat harta. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada mereka yang menunaikan ibadat tersebut dan memberi amaran keras kepada golongan yang ingkar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Maksudnya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, yakni berzakat, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Pada hari itu, emas dan perak, harta benda yang mereka miliki, akan dibakar di dalam api neraka, lalu diselat ke dahi mereka, rusuk mereka
dan di belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu himpunkan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azabku yang amat pedih akibat dari apa yang kamu himpunkan. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menyebut dalam syarah Muslim, sesiapa yang mengingkari kefarduan berzakat pada masa ini, maka dia telah kafir dengan ijma'. Katanya lagi, begitulah hukumnya bagi orang yang mengingkari sesuatu perkara berkaitan agama yang telah disepakati oleh ulama. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam konteks ini, mimbar Jumaat menyeru kepada saudara muslimin sekalian agar bersegeralah menunaikan ibadat zakat harta melalui pusat-pusat zakat yang diluluskan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam, dan membayar zakat fitrah kepada amir-amir yang bertauliah yang dilantik. Dalam konteks negeri Terengganu, Undang-Undang Zakat dan Fitrah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 Seksyen 20 memperuntukkan mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah, atau enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Manakala Seksyen 40 pula, mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Hal ini menunjukkan bahawa pembayaran zakat melalui saluran yang betul bukan sahaja memberi kebaikan kepada pembayar, malah mampu memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada penerima zakat, masyarakat dan negara seluruhnya. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagaimana zakat, bersedekah juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan serta dapat mengeratkan silaturahim. Jika melihat kepada situasi semasa hari ini, peluang untuk bersedekah itu amat mudah untuk kita laksanakan, seperti menghulurkan sedekah ke tabung-tabung yang disediakan di masjid-masjid, surau-surau ataupun di pusat-pusat membeli belah dan lain-lain. Mengakhiri khutbah ini, umat Islam hendaklah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan kewajipan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, dengan seikhlas hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bersikap sensitif, prihatin dan cakna dengan kesusahan yang dialami oleh saudara sekeliling mereka dan bersegeralah memberi bantuan atau menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak berwajib untuk diberi bantuan nanti. Yang ketiga, berzakat bukanlah sesuatu yang berat atau menyusahkan. Sebaliknya, ia adalah amalan yang diberkati dan diberi kebaikan oleh Allah, sama ada kepada si pembayar zakat maupun si penerima zakat. Yang keempat, amalan zakat fitrah menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Melalui latihan berlapar dan dahaga, kita mula memahami erti sebenar kesusahan yang dialami fakir miskin. Lalu timbul kesedaran membantu mereka melalui ibadah zakat yang diwajibkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين. وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya' ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana warham mautana waltuf bina fima nazala bina. Allahumma ihfaz مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زهرة سلطانة ترنجانو واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.